Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan teruskan lecture kita pada hari ini dengan subtopik yang seterusnya. Kali ini kita akan teruskan dengan subtopik yang terakhir dalam topik statistik. Kita ada satu lagi topik probability. Itu untuk minggu depan punya kelas. So hari ini kita akan habiskan dulu bahagian yang terakhir dalam statistik, iaitu presentation of group data, bahagian constructing the graph of group data, which are histogram and ogive. So histogram ada satu, ogive pula ada dua lah. Kita ada less than ogive dan juga more than ogive. Kita akan cover untuk itu juga lepas ni. So, kita nak masuk pada bahagian yang A dulu, construct of histogram. Kita ada few steps yang kita kena follow. The first one is construct frequency distribution table. Kita kena pastikan yang kita sudah ada frequency distribution table. Untuk lecture yang sebelum ini, kita sudah cover untuk bagaimana kita membina frequency distribution table tu. Kita kena dapatkan range, kita kena dapatkan dia punya number of class, size class, baru kita bina kan dia punya table itu. Kalau soalan diberikan sudah macam soalan ni kan, diberikan sudah benda ni, maka kamu boleh terus buat histogram ataupun ogive. Tapi kalau dah tak bagi dia bagi kamu dalam bentuk raw data yang tu, kamu kena membina inilah terlebih dahulu, barulah kamu boleh memplottingkan satu histogram ataupun ogive. Okay, so ini benda yang pertama kita kena dapatkan. Yang kedua, kita tahu graf kita ni ada y, paksi y dan paksi x. Ada axis y and axis x. Axis y as the frequency. Mesti kita pakai yang inilah frekuensi kita ni Frekuensi kita dapat ni adalah sebagai paksi y. Sebab kita nak graf kita tu meningkat naik ke atas. Dan juga x adalah class boundary. Class boundary ni kita akan tengok lepas ni. Dan juga empat ni lepas kita dapatkan kedua-dua ini, kita dah tahu mana data yang kita nak pakai untuk paksi x dan paksi y, dan kita teruskan dengan kaedah plotting the graph. So plotting the graph ni, yang bahagian ni kan, lower boundary ni saya akan ceritakan kamu lepas ni. Kenapa kita katakan kita guna lower boundary. Draw line to join the plotting, and also the last part is a title of graph. Bila kita dah buat plotting tu, kita draw line lah. Okay, kita buat kotak kat situ. So, terus kepada example 1. The following data shows the bonus point earned by customer at Pasaraya. Okay, so biasanya dia bagi ni lah. Okay, dia akan bagi satu kelas interval, dan satu lagi dia akan bagi kamu dalam bentuk frekuensi. So korang boleh tulislah F dulu ke frekuensi kan. Frekuensi. So bagaimana kita nak buat solution untuk soalan ni? First solution solution. Okay, first thing first yang kamu kena buat adalah kamu kena membuat satu lagi kolom atau dua kolom lah. Biasanya kamu kena salin balik table ni kan, yang baru punya, tapi saya terus tulis kat sini terus. So first thing kita kena buat lower boundary terlebih dahulu. L, lower upper boundary and cumulative frequency. Tapi sebenarnya cumulative frequency ni tak perlu pun untuk buat histogram. Tak diperlukan. Cuma dia diperlukan kalau kamu nak buat ogive lah. Ogive kena ada 3 ni. Tapi kalau histogram kita perlukan hanya lower boundary dan upper boundary pun sudah memadai untuk kita plotting dia punya histogram. So kita mulakan dulu dengan upper boundary. 10 campur 11 bahagi 2, kita akan dapat nilai dia 10.5. Yang ni kita buat je lah macam biasa. Campur 0.5. Okay, so siap sudah yang ini. Cumulative frekuensi 7 campur dengan 12 dapat 19. So siap sudahlah bentuk yang seperti ini. Baru kita boleh buat plotting dia punya histogram lah. Okay, so first kita tengok dulu soalan dia. Okay, apa yang akan ditanya dalam histogram ni biasanya? Yang pertama adalah dia suruh kita construct histogram. Okay, so kita akan construct histogram lah based on dia punya frequency table ini. Sebab kita dah construct histogram, soalan yang kedua dia akan tanya biasanya adalah dapatkan saya mode berdasarkan kepada histogram tersebut. So mode kita akan tengok bagaimana. Yang ketiga adalah construct frequency polygon. So kita akan menyelesaikan soalan ni dengan menggunakan kertas graf. Kita tengok dulu. Untuk kita plotting ni, kita akan tengok dia punya bahagian frekuensi. Frekuensi kita ni ada lebih kurang
maksimumnya adalah sebanyak 20. So mungkin kat bahagian sini lah saya akan pakai untuk bahagian frekuensi. Manakala di bahagian bawah ni saya akan pakai pula bahagian ni lah pula, lower boundary and upper boundary. So untuk kita plotting, macam saya plotting, saya akan ambil yang paling hujung sampai yang paling akhir. Contohnya permulaan yang paling awal adalah 4.5 lah. Ni 4.5 yang paling awal sekali. Yang paling akhir bukan di sini paling akhir adalah yang bahagian sini. So kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data dekat bahagian situ. So kalau 7 data kamu boleh kira sendiri kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini bawah ni mungkin agak sesuai juga untuk kita buat bahagian bawah itu. Untuk bahagian frekuensi pula kita ada maksimum 20. So korang boleh gunakan 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Mungkin 10 lambda untuk jadikan dia 2. So graf kita jadi besar lah. So first thing saya buat dulu, kita punya graf ini saya pakai sebagai pen ya. Saya start dengan, saya tahu ni ada 20, paksi dia 20. So saya perlukan 10 nilai dia. So yang bahagian sini pula kita akan gunakan 7 bahagian starting dengan 4.5. So 4.5 tangan bermula di sinilah kelas. Kita jangan pakai di sini 4.5, kita akan start dengan 4.5 di sini. So 4.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebihkan 1 dari 8. Okey. So kita akan hujungkan di sini. Atas ni, yang ini adalah frekuensi. Okay. Frekuensi ni number of customer, saya silap kelas, ataupun number of customer lah. Ini bahagian paksi Y. So di bahagian paksi sini pula kita pakai class boundary. Okay. So sebab kita nak benda ni besar kan, jadi saya letakkan kat sini gandaan 2 lah. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, begitu. Okey, awal sampai akhir. Begitulah siap ya kita punya paksi kita lah. Selesai sudah untuk paksi. So kita nak buat plotting. Kalau nak plotting ni kelas, kita kena guna data apa? Sebab plotting kita ni nak pakai 7 ni nak pakai mana? Kat sini dulu ke 7? Atau kita nak start dengan sini dulu 7? Sebab nilai 7 kamu ni ada pada lower boundary 4.5 dan 10.5 dan dua-dua data ini ada di sini. So mana kita nak mula dulu? Data 7 ni untuk mana? Untuk lower boundary ataupun untuk upper boundary? Sebab tu kita kena pakai, kita tengok dia punya, kita punya arahan ni, point using lower boundary. Data kita ni hanya efek pada lower boundary saja. So 4.5 ni untuk 7. So saya pointkan untuk 7 di sini 7. Boleh pangkal, boleh dot, ikutlah kamu punya pilihan. 7, 12, 14, 7, 12, 14, 13, 20. 13, 20 dengan 4 So 34.5 adalah 4. Sini. Okey, so kita dah plotting dah. Bila kita dah plotting, kita start dengan nak guna pembaris. Pakai pembaris Tapi saya tak ada pembaris sebagai kad je. Okay, kita naikkan semua ni data ni ikut kita point yang kita titikkan tadi tu. Kita naikkan ke atas seperti ini. Untuk menaikkan semua benda ini. So, ambil pembaris kamu ni dan gariskan ke kanan. Okay, buatkan line kanan. Seperti ini. Semuanya ni ke kanan ke kanan. Okey. Siap sudah ke kanan macam ni. So kita last kali adalah kita nak pastikan benda ni dia pointing dia masuk balik ke arah dia balik.
Ini kita turun ke bawah. Okay. So siap sudahlah untuk kita punya histogram kita. Simple saja. So histogram ni pada akhirnya stepnya adalah kita kena buat graph lah. Kita kena buat title. So okay. Kita masuk pula kepada bahagian kedua. Based on histogram, find the mode. Bagaimana kita nak buat mode? Mode ni kamu boleh tengok daripada sini lah. Mode tu adalah the highest frequency. The highest frequency ni frekuensi kamu kan. The highest adalah nilai bagi 20. So cara nak buatnya, bila kita dapat soalan ni, nak dapatkan mode daripada histogram, kita akan pakai data bucu ke bucu. So kita ambil data ni. So saya ambil pen. Bucu sini kan akan pointing ke bucu sini lah. Bucu bawah juga kita dah dapatkan orang kata satu titik persilangan ni, intersection point ni. And then intersection point ni kamu ni kita akan pointingkan dia ke bawah. Okay. So bila kamu pointingkan dia ke bawah, kita buat garisan line kat sini. So data kat sini, apakah data dia? Kita ada data 28.5 sehingga 34.5. 34.5 ni kalau kita tolakkan dengan 28.5, kamu akan dapat nilai 6. So 3 kotak ni daripada 10 kotak. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 10 kotak. So 3 per 10 kali dengan 6, kamu akan dapat 1.8. Campurkan dengan 28.5. So kamu akan dapat data kat sini adalah sebanyak 30.5. So saya tulis ni. Ni adalah data ni 30.5. So jangan tulis kat sini. Ini bukan jawapan kamu. Jawapan kamu akan ditulis di bahagian sini. Di bahagian kertas jawapan yang biasa. Soalan nombor 2. Nilai modnya adalah sebanyak 30.5 based on histogram. Okay, macam tu. Siap sudahlah untuk bahagian nombor 2. So, untuk bahagian yang ketiga pula, kita kena membina frekuensi poligon. Frekuensi poligon terbina apabila kita kena buat dia punya poligon lah. Caranya adalah kita akan letakkan nilai titik tengah di setiap satu kotak yang ada. Macam ni. Termasuklah yang di bahagian bawah. Okay. So, ambil pen dan kita nak start untuk gariskan. So, dapat titik ini tengah ni, kita gariskan ke tengah yang satu lagi. Okay. Alright. Ini je lah soalan untuk histogram. Pada bahagian yang kedua, iaitu ogive pula. Okay, ogive ni banyak sikit. Banyak sikit lah berbanding dengan yang tadi, histogram. So, ogive ni kita mulakan dulu dengan bahagian plotting. Kita punya ogive ni. Pertama sekali yang kamu kena ada dalam ogive ni, kamu kena pastikan yang soalan itu sudah diberikan frequency table. Okay. Kalau sekiranya data frequency table ni tidak ada dan dia bagi kamu dalam raw data, jadi bila raw data tu kamu kena jadikan dia dalam bentuk frequency table menggunakan kaedah yang lecture yang sebelum inilah. Okay, yang kedua adalah y-axis. Y-axis ni kamu kena ambil y-axis ni daripada kolom kumulatif frekuensi. Macam tadi kan, biasanya soalan akan bagi dalam bentuk kelas boundary dan juga frekuensi. So kamu kena wujudkan satu kolom tambahan kumulatif frekuensi dan jadikan ini sebagai paksi y. So untuk paksi x pula, kita macam tadi juga, kita gunakan kelas boundary. Okay, tapi kena faham plotting untuk graf ini kita akan gunakan data upper boundary. Okay, so yang kelima kita kena draw ogive. Lepas draw ogive kita buatkan title lah dan siap sudahlah ogive, graf ogive kita. So dalam based on ogive yang kita buat, plotting yang graf tersebut, kita boleh gunakan ada soalan-soalan yang akan ditanya dalam graf tersebut. Yang pertama sekali dia akan tanya kamu pasal quartile. Kita ada first quartile 1/3, 1/4 quarter suku pertama dalam bahasa Melayunya, quarter yang pertama. Quarter yang ketiga, third quartile, iaitu ini formula dia 1/4 kali dengan n untuk first quartile. So n kamu ni adalah apa? N kamu ni adalah total frequency total frequency ataupun
kumulatif frekuensi punya nilai yang terakhir sekali. So sama juga n kamu ni adalah nilai total frekuensi. So kena dapatkan first quartile dahulu, 1/4 kalikan dengan n, dan kita tengok kat dalam graf tersebut kita dapatkan nilai. Dan sama juga third quartile kamu ni 3/4 kalikan dengan nilai hasil tambah bagi frekuensi, dapat nilai third quartile. So interquartile range ni, quartile yang ketiga yang kamu dapat di sini akan tolakkan dengan quartile yang kamu dapat yang pertama ni lah. So dua-dua ni kena ada baru kamu boleh dapat interquartile ni. So yang keempat adalah decile. So decile ni adalah decile ni sebenarnya dia per 10 sebenarnya Decile ni per 10. Jadi nilai n kamu ni mungkin dia tanya kamu apakah decile yang nilai decile yang kedua. So 2/10 lah. Kalikan dengan n kamu ni sama macam tadi. Nilainya adalah total frekuensi. N per 10 kalikan dengan nilai ni, dapatlah nilai dia dan kita kirakanlah nilai dia. Okey, so yang keempat kali adalah percentile yang terakhir. Percentile ni dia per 100. Percentage kan per 100. So tengoklah dia nak percentile ke berapa. Percentile yang ke-5 ke 20 ke. So kalau kata nak ke-5, 5 per 100 lah. Kalau dia kata percentile ke 20, 20 per 100 dan seterusnya. So ada lebih kurang 5 saja formula yang diutamakan dalam pembikinan graf ni lah. Okey, kalau soalan itu dia tak suruh kamu untuk plotting graf. Dia kata daripada frekuensi table ini sila dapatkan saya first quartile, third quartile, interquartile range, decile dan percentile tanpa kita menggunakan graf. Kalau kita guna graf, kita boleh guna kaedah ni, formula ni. Jadi formula ni lebih senang. Kita senang ingat formula ni sebab kita guna graf. Ada kita punya rujukan graf ini. Tapi kalaulah graf tu tidak ada, graf OGIF tu tidak disuruh buat, dan kamu pun kenalah pakai formula untuk menjawab soalan ini. So untuk kita dapatkan formula ini, kita tahu kita kena ada frekuensi table. Dan frekuensi table kita tu haruslah mempunyai nilai-nilai yang diperlukan dalam ini. So formula ini sebenarnya sama macam formula nak cari median untuk group data. Yang ni sudah kita belajar sebelum ini sebenarnya, cuma saya akan ulang balik lah. Cuma kali ni kita akan dapatkan first quartile, third quartile, interquartile, decile dan percentile. Semua formula ni sama saja. Okay? So saya bacakan dulu apakah itu Q1. Q1 ni first quartile lah. Kalau Q3, third quartile lah. Alright, so LQ1 ni adalah lower boundary of Q1 class lah. Ini kita sudah belajar dulu. Kita akan dapatkan dia punya class bagi Q1 dulu, baru kita cari lower boundary dia. Okay. N ni adalah total frequency, bagi dengan 4. Tolakkan dengan F. F ni adalah cumulative frequency before Q1 class. Kalau sebelum ni kan cumulative frequency before median class kan. Sekarang Q1 class. Sama juga macam ni, lower boundary of Q1 class. Okey, yang FQ1 ni adalah frekuensi bagi Q1 class, manakala C ni /adalah size class. So yang kedua ni pun sama juga, cuma yang bahagian sini kan dia kata third quartile, maka dia punya nilai kat sini jadi 3/4 kalikan dengan N lah. N ni adalah total frekuensi 3/4. Kalau third quartile 3/4. Kalau first quartile 1/4. Satu tak nampak lah ni, tapi adalah satu kat sini 1N 1/4, yang ni third quartile 3/4. Yang lain semua sama saja. So FQ3 ni pakai yang quartile 3 lah. So dapat nilai yang ini, baru kita boleh buat untuk interquartile range. Interquartile range pula dia punya nilai Q3 tolak Q1. So nilai yang kamu dapat dekat Q3 ni akan ditolakkan dengan Q1. So dapatlah nilai interquartile range. So dapat settle interquartile range ni, kita masuk kepada decile pula. Decile ni per 10. Jadi nilai kamu kat sini lah, K per 10 kali dengan N. Ni saja beza, yang lain tu lebih kurang sama saja definisi dia. Sebab saya tak ulang berkali-kali, sekali saja definisi sudah cukup. So kamu kena tahulah LDK ni lower boundary bagi decile. So campurkan dengan K per 10. K ni ikutlah decile ni berapa. Decile yang ke-5 ke dia nak, ke-7 ke dia nak, ke-8 ke. Kalau nak 8, bagi 8 per 10 lah. Kalikan dengan N total frequency. F cumulative frequency before decile class. F ni adalah frekuensi bagi decile class, dan C ni class lah. PK ni percentile per 100, K per 100. Macam tadi juga, kalau percentile ni, kalau 5, dia nak percentile yang ke-5, so 5 per 100 kalikan dengan N total frequency. Tolakkan dengan dia punya cumulative frequency before percentile class, bahagi dengan frekuensi bagi percentile class, kalikan dengan C. So yang ni semua kita akan tengok untuk soalan yang seterusnya.
Okay, bagi example yang OGIF ni kan kelas, kita pakai soalan yang tadi jugalah kan. Soalan yang sama macam tadi juga. Macam soalan ni kan tadi. Saya ulang balik benda ni, tapi ini kita pakai untuk histogram kan. Yang kita ubahkan kepada soalan ini kepada soalan OGIF. Okay. Okay, so siap sudah yang bahagian ini kan. Kita salin balik je sebab sama kan. So kita masuk kepada soalan yang pertama ni adalah find construct less than OGIF. So less than OGIF ni bentuk dia, kalau kamu nak tahu bentuk dia less than OGIF. Less than dia start dengan kosong, kita akan start di hujung lah. Tapi kalau yang ni pula, nilai dia lain sikit. Kita akan ambil yang hujung kat sini kan. Sorry. Yang data yang hujung kat sini, kita akan letakkan di bahagian depan kat situ. So dia akan jadi menurun lah. Dia akan menurun kat situ. Okay. Alright. Pakai bukannya number of customer ni frekuensi, kita akan pakai cumulative frekuensi. Data yang paling tinggi adalah 70. So data ni banyak 70 ni macam mana kita nak buat? Sifir apa yang sesuai? Kita mungkin akan pakai sifir kalau 5 bagi 70. So 70 kita bagi 5, kita akan dapat 14 lambda. So ini tak cukup ni. Ni masih lagi banyak So kalau kita pakai sifir 10, 70 bagi 10 kita akan dapat nilai dia 7. Kalau 7 muat ke? So kita tengah try dulu 14 muat ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tak muat. So mungkin kita akan pakai 7 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak apalah, 7 pun okey. So 7 settle. Tengok pula kepada bahagian ni pula, lower boundary pula kita ada start dengan yang kecil, lower boundary 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. So 7 sebelah atas, 10, 7 juga sebelah bawah. So untuk bagi nampak besar sikit, kita mulakan dari sini lah, titik yang sini Kita mulakan di sini. So 7 di sini, kita ambil 8 lah. Okay. 1 graf dia. Kita plotting yang atas ni adalah cumulative frequency. Kalau yang bahagian bawah ni adalah class boundary. Okey. Kita plottingkan lagi dia punya sebelah kiri ni. Yang ni 10 lah. 10, 20. Okey. So selesai sudahlah untuk bahagian plotting paksi bagi X dan juga paksi Y. Okey. So kita nak start plotting ni, nak pakai mana data mana dulu. Okey. Tengok perasan kan titik 7 ni, nilai 7 ini nak pakai mana? Nak pakai 4.5 dulu ke ataupun 10.5? Untuk OGIF kita pakai 10.5. Okey. So saya plottingkan dulu 7 10.5. So kamu pilih kira kat sini 1 2 3 4 5 6 7. So kat sini kelas, salah kalau saya letak sini. So kita mesti letak dekat 4.5 dahulu. Macam tu. Okay. Lepas tu 16.5 ni datanya adalah 12. Okay, kat sini, sorry kelas ini tengok 19 Tengok cumulative frequency 19. So 19 adalah dekat sini 19. Okay, data yang seterusnya. 18 19 kita masuk pula 33. So nak plotting, kalau boleh pakai pensel kelas. Macam saya ni kan, saya pakai pensel So kamu kena buat dengan kita kena plotting lah. So kita plotting, kita start dengan 4.5. Jangan start dengan sini. Siapa start ni salah lah. Kita start dengan 4.5 ni sebab data kita ni bermula dengan nilai 4.5 dan akhirnya pada 40.5. So 40.5 akhirnya pada 40.5. Okay, so kita plotting, sentuh pada semua titik yang ada ni.
So, lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Graf kamu ni. Dah siap plotting. Last kali adalah formula, dia punya title. Construct less than ogive. Selesai. Okay. Lepas dah siap construct less than ogive ni, kita masuk pada bahagian yang ni pula, first quartile. Macam kita nak dapatkan first quartile daripada sini. Okay, saya buat solution. Untuk yang ni, formula dia adalah n per 4 kali dengan n per 4 je lah nilai dia. Okay, n per 4, n ni adalah hasil tambah frekuensi. Hasil tambah frekuensi ni perkan ni sama dengan 70 nilai dia. So, n ni adalah 70. 70 bagi dengan 4 berapa tu nilai dia? Okay, 70 bagi 4. 17.5. So 17.5 ni kamu tengok dekat 17.5 17.5. Tengok dekat graf kamu ni kat mana 17.5. 17.5 berada dekat sini. 17.5 di sini. So ambil pembaris dan gariskan pada bahagian sini. Okay. So, turunkan dia ke bawah. Okay, 17.5 di sini. Ini adalah kuartil yang pertama, tulis. Kuartil pertama. Okay, kuartil yang pertama, nilainya berapa di sini? Ni, berapa nilai ni? So, 10.5 tolakkan dengan 16.5. Sorry, 16.5 tolakkan dengan 10.5, datanya adalah 6. Ni, satu nilai ni data 6. 6 ni dia pada nombor 9. 9 daripada 10 kotak kan. 9 per 10 kalikan dengan 6. 5.4 campurkan dengan 10 point. Campurkan dengan 10.5. Okay. So kamu dapat 15 perpuluhan sini. So sini nilai dia adalah 15.9. Tulislah 15.9. Kotak 1. Data kamu ni kamu tulis. Jawapannya adalah sama juga dengan dalam bracket 15.9. Selesai. Okay. Tulis elok lah. Tulis elok. Selesai sudah yang ini. So macam mana pula untuk soalan third quartile pula? Untuk third quartile sama dengan 3 per 4 n. Okay. 3 per 4 n adalah 3 per 4 kalikan dengan n 70 kan. Ni data dia 52.5. So 52.5 di mana? Dekat sinilah 52.5 di sini, tengah-tengah. Kita ambil pembaris dan kita gariskan. Tu. Okay. Pada line ni lah kan. So kita labelkan dulu kuartil 1 settle. Ini adalah kuartil yang ke-3. Kuartil 3 ni apakah nilai dia? Kuartil 3 ni dia pada kotak yang 1, 2, 3, 4. Kotak yang keempat. Kotak yang keempat 4 per 10 kalikan dengan 6 lah. 6 ni data dia 6. So sama dengan 2.4. 2.4 campur dengan 28.5. So kamu akan dapat nilai dia adalah 30.9. 30.9 sama dengan kuartil yang ketiga. 30.9 kat situ. Tulis. Jangan tak tulis. Tulis ni kenapa kelas penting tulis? Sebabnya kamu nak refer nanti. Senang Saya nak tanda senang. Dan kamu nak refer balik pun senang. So dapatlah kuartil yang ketiga ni 30.9. Ni sama dengan berapa tadi? 52.5 52.5 ni pada titik 30.9. Interquartile pula 30. Kuartil ketiga tolak kuartil yang satu sama dengan 30.9 tolakkan dengan 15.9. Apalah jawapan dia untuk interquartile? So 30.9 tolakkan dengan 15.9 dia sama juga dengan 15. So interquartile sama dengan 15. Bagaimana dengan percentile? Okay, percentile ni
Saya silap kelas, percentile ni tak tulis berapa. Percentile ni saya nak percentile 30 lah percentile ni. 30 percentile. Saya terlepas ni kelas. Dia kan bagi ni decile ni saya nak mungkin decile yang 4th decile. Okey. Sama juga 30 percentile dengan 4th decile. Okey. Saya tambah soalan kelas ni, sila betulkan. Alright, so percentile yang ke-30 ni macam mana nak kira? Percentile yang ke-30 dia sama juga dengan 30 bagi dengan 100 lah. Kali dengan N. So 30 per 100 ni sama juga dengan 30 bagi 100 kali dengan 70. Nilai dia adalah 21. So 21 kat sini ya kelas. 21 di sini. Okey, ini adalah percentile. Kita tarikkan ke bawah. Okey. Labelkan percentile 30 sama dengan berapa? Kotak yang pertama 1/10 kalikan dengan 6, 0.6 campurkan dengan 16.5. So kamu dapat nilai dia 17.1. Selesai percentile. So jawapan adalah 17.1. 4th decile pula adalah 4/10 kalikan dengan N. Dia akan dapat nilai dia 4/10 kali dengan 70, 28. So tengok 28 di sini. Tarikkan dia ke bawah. Bila kamu tarikkan ni kelas, kamu boleh tengok mana satu yang paling menghampiri lah. Kan line-line ni supaya senang sikit kita nak plotting. Macam ni saya terus ambil line kat sini. So yang ini adalah decile number 4. Okay. Decile number 4 adalah pada kotak yang 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kotak yang kelima. Kotak yang ke-6 ya kelas. Kotak yang ke-6. So 6/10 kalikan dengan 6. Kamu dapat nilai dia 3.6. 3.6 campur dengan 16.5. So kamu dapat nilai dia adalah sebanyak 20.1. So nilai dia 20.1. Okay. So selesai sudahlah. Ini adalah 8 pada 20.1. Okay. Selesai sudahlah untuk soalan untuk bahagian graf. Libatkan formula. Macam formula yang ini pula. Ini susah sikit ni cerita dia. Sebab kita kena pakai formula kan. So untuk ni saya letak solution di sini. Dapatkan dulu quartile 1 class terlebih dahulu. Okay. Quartile 1 class ni dia sama juga dengan 1/4n. 1/4 kalikan dengan n. N kamu sama dengan 70. Ini kan tadi kan 17.5. 17.5 ni kat mana? Okay. So refer lah. Kita kena refer cumulative frequency. Refer cumulative frequency, tengok dekat bahagian sini. 17.5 ni berada di mana? Kalau ini kan kosong, kita buat siap-siap. 0 hingga 7 dia punya lah. Barisan ni punya. Yang ni pula adalah 8 hingga 19, 20 hingga 33, 34 sehingga 46, 47 sehingga 66 dan juga 67 sehingga 70. 17.5 ini berada dekat sini. Kat area sini kan. Sinilah. Sini adalah quartile 1 kelas. Label saya siap. Okay. So quartile 1 kelas ni adalah pada 11 hingga 16. Saya guna highlighter. Saya highlightkan kat bahagian sini.
untuk quartile 1 class. Okay. Lepas kamu dah dapatkan benda ni, barulah kita nak start nak masukkan data dalam ni. So quartile 1 ni sama juga dengan LQ1 lower boundary 10.5 campur dengan 1/4 kali dengan N kamu sama dengan 70. 70 tolak dengan F. F adalah cumulative frequency before before quartile class. 15 kan cumulative dia. Tapi dia kata before. Dia perlukan before cumulative frequency before quartile 1 class. So ini dia kelas dia. Sebelum ni 7. Tolak 7 bagi dengan FQ1. Frekuensi bagi Q1 adalah 12. 12. Kalikan dengan C. C adalah size class. Size class 5 tolak 10. 11 tolak 5 dapat 6. So 6 kat sini lah. So kita gunakan calculator. Q1 1/4 kali dengan 70 tolak 7 bahagi 12 kali 6 campur dengan 10.5. So nilainya adalah 15.75. Ni adalah quartile 1. Quartile 1 yang kita dapat dalam graf tadi kan 15.9. Yang kamu dapat dalam formula adalah 15.75. Memang ada perbezaan sedikit. Tapi tidak jauh beza sepatutnya. So quartile 1 selesai. Kita masuk pada quartile yang ketiga pula. Quartile yang ketiga, kita salin formula dulu. LQ3 campur dengan 3/4 N tolak F bahagi dengan FQ3 bracket C. So yang ni kamu boleh dapatkan dia punya quartile 3 class terlebih dahulu. Dia sama dengan 3/4 N. Ambil je ni kelas. Ambil ini balik. So yang kiraan ni. So kita akan dapat 3/4 kalikan dengan 70. Okay. 3/4 kali dengan 70. 52.5. So 52.5 ni kamu tengok kat mana 52.5 ni dekat mana. Refer dekat cumulative frequency. 52.5 ni dekat area sini. 47 hingga 66. So ini adalah quartile yang ketiga. Quartile 3 kelas. Ambil highlighter. Saya highlightkan. Ni quartile 3 kelas. So quartile 3 kelas ni, apakah lower boundary dia? Lower boundary dia adalah 28.5. 28.5 campurkan dengan 3/4 kali 70 tolakkan dengan cumulative frequency before 66, sebelum dia 46. Tolak 46 bahagi dengan frekuensi dia adalah 20 kalikan dengan C. C sama dengan 6 lah. 29 tolak 23 sama dengan 6. So kita boleh kira nilainya adalah 3/4 kali 70 tolak 46 kali 6. Okay. So nilai dia adalah 30.45 nilai dia. Lebih kurang ke dengan jawapan kita? Ya, lebih kurang ya, 30.9 dengan 30.45. Nombor 3, interquartile range ni quartile 3 tolak quartile yang pertama. Quartile 3 kita 30.45 tolakkan dengan 15.75. 30.45 tolak dengan 15.75. So kamu dapat nilai dia 14.7. Ini adalah dia punya interquartile range. Siap sudahlah interquartile range, kita masuk pada bahagian yang keempat, iaitu percentile. Benda yang sama jugalah kita buat. Percentile bagi nilai 30. So 30 lah percentile P30. Sama juga dengan lower boundary of P30 campur dengan bracket 30/100 kali dengan N tolak dengan F bagi dengan FM kali dengan C. So dia punya P30 kelas berada di mana? So 30 ambil ni kelas 30/100 kali dengan N sama juga dengan 30/100 kali dengan 70. Kamu dapat 21. 21 ni berada di mana? Refer cumulative frequency.
21 berada di sini. 20 hingga 33 ni, ini adalah percentile 30 kelas. Okay. Ambil highlighter. Kita highlightkan bahagian sini, kelas. Kita boleh start lah nak buat benda ni. So P30 ni, L lower boundary dia adalah sebanyak 16.5 campur dengan bracket 30 perkan dengan 100 kali dengan 70 tolak dengan F. F kumulatif before 19 bahagikan dengan frekuensi dia adalah 12 kalikan dengan 6. Okay, 6. So jawapan akhirnya kita dapat 30 per 100 kali 70 tolak 19 bagi 12 kali 6. So 17.5. Itulah jawapan dia untuk percentile bagi 30. So last but not least ada lagi decile yang keempat. Ni saya buat kat sini lah. So decile yang keempat, yang kelima, decile yang keempat adalah formula kita pakai lower boundary of decile 4 plus 4 over 10 darabkan dengan n tolak dengan f over f d4 kan fmm okay, kelas ni adalah fp30 so f d4 kalikan dengan c. So d4 ni sama juga dengan L D4 ni lower boundary. Kita dapatkan dulu D4 kelas dulu. D4 kelas, ambil ni 4 per 10 kalikan dengan N. 4 per 10 kalikan dengan 70. Dapat nilai 28. 28 ni tengok mana 28. 28 berada di sini juga. So P30 kelas ni kita slashkan, kita letak dekat sini. Dan juga kita ada decile 4 kelas. Okay. Saya tambah lagi satu lagi kelas kat sini. Okay. So kita dapatkan lower boundary dia adalah 16.5. 16 sorry. Tak muat lah kelas. Saya tak sini 6 sama dengan D4 sama dengan 16.5 campur dengan dia dengan 4 per 10 kali 70 tolak dengan kumulatif frekuensi before 19 bahagikan dengan dia punya mod dia frekuensi dia 12 kalikan dengan 6. So D4 sama dengan 4 per 10 kali dengan 70 tolak 19 bahagi 12 kali 6 campur dengan 16.5. So nilai dia adalah sebanyak 21. Siap sudahlah soalan kita. Okay. So memang kadang-kadang jawapan untuk nilai ini gunakan graf adalah berbeza dengan kita gunakan formula. Sebabnya graf ni ada yang besar, ada yang kecil. Kadang-kadang tu besar tu dia lebih tepat lah. Lebih besar graf tu lebih tepat lah nilai janaan nilai tersebut. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk bahagian ini kelas. So kita tengok sikit, go through dengan soalan-soalan yang boleh kamu jawab di rumah. Okay. Korang boleh try di rumah untuk soalan ini dan juga soalan ini, histogram. Try untuk jawab soalan OGIF. Kita ada soalan ini kan kelas OGIF. Data A dengan data B ni. Kita ada soalan quartile 1, quartile 3, ada decile number 6 and percentile number 78. Untuk data A ni jawapan dia, untuk data B ni jawapan dia. Kalau soalan tu melibatkan macam contohnya OGIF kan, ni adalah more than graph lah. Maksudnya besar dulu baru kecil lah, kecil kan. So dia punya kumulatif frekuensi ini dia akan start dengan kosong dia di sini lah. Okay, kita akan start dengan nilai yang besar terlebih dahulu. And then baru kita masuk yang kecil-kecil ke bawah. Berbanding yang sebelum ini kan, datanya tu berbeza sedikit sudut kumulatif frekuensi. Tapi jarang keluar lah soalan more than graph ni. Biasanya dia akan keluar soalan less than. Okay. Soalan OGIF. Biasa soalan macam ni lah bentuknya. Dia akan bagi kamu ini soalan parsial kelas. So ini soalan OGIF. Ini adalah biasanya benda ni, macam ni dia akan bagikan. Dia akan berikan kamu dia punya skala sekali.
dan disuruhkan buat OGIF. So quartile 1, median dengan persentil. Ni semua ada sudah dalam sini, kamu boleh tengok. Ni pun sama juga OGIF. Ni soalan dulu hari tu kan, saya suruh buat. Dan ini ada nilai dia. Find the median, kamu akan dapatkan median. Ni pula kita kena buat frekuensi polygon. So ini kita kena buat histogram. Dan graph OGIF. Kita sudah belajar. Okay, and then construct frequency table. Ni bukan, oh iyalah, ni pun graph juga. Dia suruh kita buat graph. Okay, OGIF. Ini soalan yang di mana ada raw data. Daripada raw data ni kamu kena buat cumulative frekuensi dia, and then baru kita kena buat OGIF. Okay, siap. So ini histogram punya soalan. So itu sajalah untuk kelas pada hari ini. Terima kasih.